Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala mengizinkan kita untuk bersua pada pagi ini. Mohon maaf atas salah dan silap, kesilapan teknikal sedikit lambat kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Taala memelihara kita tuan-tuan, para AJK Masjid Abu Bakar, Serina Abu Bakar Bangsa, tuan-tuan imam, saf kepimpinan masjid, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, haji-hajah, muslimin, muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Taala izinkan kita bersiar. Tahniah kepada pihak masjid. Tahniah kepada pihak masjid atas satu platform yang menggunakan norma-norma baru, iaitu kita menggunakan platform teknologi alam maya. Yang pentingnya kita dapat memanfaatkan peluang ini untuk menimba ilmu. Saya hanya menyampaikan ilmu dan kita sama-sama dapat manfaat. Salah dan silap, saya mohon ditegur. Tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini satu tajuk yang sangat penting kita nak bincang, iaitu tajuk tentang hutang piutang. Tajuk apa tuan-tuan? Hutang piutang. Roh tergantung. Roh boleh tergantung kerana hutang kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hutang ni sangat setia dengan kita. Sangat setia. Daripada alam dunia, yang orang terlibat dengan hutang. Kemudian dia teman kita masuk alam barzakh. Hutang teman kita masuk alam barzakh. Kemudian dia akan teman kita sampai ke padang mahsyar, sampai alam akhirat. Kerana apa? Kira bicara hutang piutang akan berlaku. Tapi yang paling kita takut adalah roh itu tergantung. Ada hadis sahih tentang ini. Apa berlaku kepada kita bila mana roh kita tergantung disebabkan hutang. Maknanya kita tidak ke syurga dan tidak ke neraka. Yang ini yang kita takut. Apa yang berlaku kepada kita di akhirat nanti. Sebab itulah kita pilih tajuk ini pada pagi ini. Bukan tak boleh berhutang. Islam membenarkan kita berhutang. Dan berhutang pula kita menolong orang dalam kesusahan. Ataupun orang tu dalam kesusahan, dia nak hutang. Dia nak berhutang dengan orang. Nak pinjam tu, nak pinjam ni. Maka tak ada isu tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam membenarkan hutang piutang. Cuma proses tu bagaimana? Bila kita dah berhutang, kemudian macam mana tanggungjawab kita, apa berlaku kepada kita kalau kita tak lunaskan hutang, apa terjadi kita di akhirat nanti. Yang ni tuan-tuan muliakan Allah. Kita tengok hadis Nabi dulu. Sabda Nabi SAW, tuan-tuan, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'a khisal an umrihi fima afnah, an jasadihi fima ablah, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, an ilmihi fima fa'ala bih. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berganjak dua kaki manusia pada hari kiamat. Yakni kita tidak ke syurga dan tidak ke neraka. Sehingga kita selesai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Kepada yang baru join kita, alhamdulillah, selamat datang kepada sesi tazkirah, sesi kuliah subuh kita menggunakan Alam Maya, platform Alam Maya. Alhamdulillah, assalamualaikum bagi yang baru join kita, selamat datang. Saya sambung hadis tadi. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'a khisal. Tidak akan berganjak dua kaki kita di akhirat nanti sehingga kita selesai disuruh siasat dari Allah 4 perkara. Yakni kita tidak akan ke syurga dan tidak ke neraka. Yang pertama kata Nabi akan ditanya an umrihi fima afnah, akan ditanya tentang umur kita, ke mana kita habiskan. Kedua kata Nabi, an jasadihi fima ablah, yakni tentang tubuh badan kita, ke mana kita pergunakan. Yang ketiga, an malihi. Yang ni yang kita nak bincang. Bidang saya ni dalam bab muamalat. Apa makna muamalat? Hablum minan nas, hubungan sesama manusia, termasuk bab harta. An malihi, soalan nombor 3 di padang mahsyar, bab harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Bagaimana cara kita dapat harta dan ke mana kita gunakan harta. Yang terakhir kata Nabi SAW di akhirat, an ilmihi fima fa'ala bih, tentang ilmu yang kita pelajari,
apakah yang sudah kita lakukan dengan ilmu tersebut, yakni amal ataupun tidak. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tajuk khusus kita bab muamalat, hubungan sesama manusia. Apa benda tajuknya? Roh tergantung. Apa benda ni ustaz? Hutang piutang. Yang ni kita nak bincang kerana sumber harta salah satunya adalah melalui hutang piutang. Dan harta ini akan disiasat di akhirat. Kalau ikut hadis Nabi yang saya bacakan tadi, hadis menceritakan soalan harta, soalan ketiga di padang mahsyar. Pertama, tentang umur kita. Yang ni pun penat, perik dan jerih kita nak jawab. Yang kedua tentang tubuh badan kita. Perik dan jerit juga. Perik dan perik kita nak jawab. Yang ketiga tentang harta kita. Harta pula dipecah dua soalan. Daripada mana harta dan ke mana kita gunakan harta. Yang terakhir tentang ilmu. Ilmu yang kita pelajari, amal ataupun tidak. Sebab ilmu bila amal, insya-Allah kita selamat. Tuan-tuan mulia, mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita tengok bagaimana sumber harta. Kalau ikut kuliah saya 2-3 kuliah sebelum pada ni kita dah bincang dah. Ada berapa semua sumber harta? Ada 7 semua sumber harta, tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, gaji-gaji dan upah kita. Ini sumber harta yang pertama. Sumber harta yang kedua, perniagaan kita. Perniagaan ni macam-macam jenis perniagaan. Sama ada kita berniaga kecil-kecil, kita berniaga besar, kita kontraktor, kita developer, kita businessman, kita entrepreneur, kita consultant. Ini semua perniagaan. Allah Ta'ala soal siasat juga sebab ia sumber harta. Bagaimana kita dapat harta melalui perniagaan kita. Yang ketiga, pelaburan. Ini sumber harta juga. Kita melabur macam-macam jenis pelaburan hari ni. Pening kita dengar orang tanya tu, orang tanya ni, saya ni macam-macam. Sekarang orang duk tanya pasal atomi. Macam mana ni? Boleh masuk ke tak? Boleh masuk ni meniaga dalam bab MLM, meniaga dalam bab skim cepat kaya, meniaga dalam bab apa ni, pelaburan dalam bab binary system. Kita pun kita ni nak mengaji muamalat lah, tapi sistem hari ni macam-macam jenis ada dalam masyarakat ni. Pelaburan pun macam-macam jenis. Jadi kita takut kita tersalah menabur, nak menjawab di akhirat nanti kita terjebak dengan harta-harta yang tidak sah pada hukum syarak. Masalah kita, min aina tasabahu, perik kita nak jawab. Sumber harta berikutnya lah harta pusaka. Kita dah bincang 2 kali kuliah saya sebelum ni, tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala, bab harta pusaka. Tu pun belum habis, tak apalah, nanti kita sambung lagi. Sumber harta berikutnya adalah hutang piutang. Yang ni kita nak bincang hari ni, bab hutang piutang. Hutang ni yang ni kita nak kena faham, bukan tak boleh. Cuma nak kena tahu macam mana bentuk hutang piutang. Dan di akhirat kelak, kalau kita tak tunaikan, tak lunaskan hutang di dunia, apa jadi kepada kita di akhirat? Yang disebut roh tergantung tu. Ini hadis sahih ni, hadis sahih. Macam mana ni roh tergantung? Apa maksud Nabi SAW? Dan sumber harta berikutnya adalah pemberian, dan sumber harta berikut yang terakhirnya adalah nafkah. Jadi ada 7 semua. Min aina tusabahu wa fima anfaqahu. Yang ni kita nak kena jawab di akhirat nanti. Bukan tak boleh cari harta, cuma carilah harta yang halal lagi baik, kerana permudahkan urusan kita. Tuan-tuan, kita pun diuji sekarang dengan pandemik COVID-19. Macam-macam ujian dan banyak kita ditimpa berbagai musibah. Hilang kerja, hilang punca pendapatan, hilang bab anak sara, anak isteri macam mana, nak fikir bab keluarga macam mana. Ini semua ujian Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersama dengan kita dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita merayu kepada Allah, kita mendambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya nak kita terus akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada Allah. Allah Ta'ala, kalau kita tengok apa yang berlaku ni adalah bagaimana tahap kebergantungan kita kepada Allah. Kita ni pinjaman Allah. Semua kita ni pinjaman Allah. Tubuh badan kita pinjaman Allah. Harta kita pinjaman Allah. Kesihatan kita pinjaman Allah. Keceriaan kita, kegembiraan kita, kedukaan kita, semuanya daripada Allah. Bagaimana kita bergantung kepada Allah. Kali ini Allah Ta'ala uji kita dengan satu penyakit, satu pandemik, satu dunia. Bagaimana kita nak kembalikan kepada Allah. Yang ni yang kita semua nak kena hisab, nak kena hitung. Bagaimana kedudukan kita di sisi Allah. Bergantunglah
bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah Taala bila dia uji kita, sebenarnya dia sayang pada kita, dia kasih kepada kita, dia nak tengok kita dapat manfaat daripada apa yang berlaku di dunia ni. Tuan-tuan melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada sumber harta kita, ini bab hutang piutang. Ini beberapa soalan yang biasa ditanya tuan-tuan tentang hutang piutang. Ustaz, apakah hukum berhutang? Apakah jenis-jenis hutang? Kenapa tanya hukum ni? Sebab bila berhutang tak boleh bayar, baru tanya hukum. Masa nak berhutang biasanya tak tanya hukum. Yang pentingnya dapat dulu. Kemudian bagaimana nak bayar ke, tak nak bayar ke kemudian. Tu kita nak kena tahu. Sebab hukum berhutang ni ada 3. Ada yang wajib berhutang. Ada yang makruh kita berhutang. Ada yang haram kita berhutang. Bukan sebarangan bila kita nak berhutang, kita ingat kita boleh berhutang. Ada keadaannya, sebab ada hukum dia kat situ. Apa yang wajibnya, apa yang makruhnya, apa yang haramnya bila kita berhutang. Ustaz, jenis-jenis hutang pula. Ni biasa orang tanya, macam-macam jenis tuan-tuan. Hutang ada 2 jenis. Bahagian besarnya ada 2. Iaitu hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Terima kasih pada siapa yang baru bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, mula dapat manfaat. Selamat datang. Assalamualaikum. Nampak ramai tu yang join kita pagi ni. Baik, hutang ni ada 2 jenis saya sebut tadi. Hutang Allah dan hutang manusia. Hutang Allah ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Apa hutang Allah 3 jenis? Pertama, hutang semayang. Hutang tu kita tinggal semayang. Ni nak kena qada semua. Yang kedua, hutang puasa. Hutang Allah juga termasuklah bila berlaku kematian, bab fidyah. Kita dah bincang itu bab fidyah. Fidyah ni duduk kat mana ni? Hutang Allah ni. Bila berlaku kematian macam mana? Satu bab kaitan dengan puasa. Kemudian hutang fidyah bagi orang yang meninggal. Dan meninggalkan kefarduan puasa tu atas uzur syar'i. Macam mana nak buat tu? Kemudian yang ketiga, hutang berkaitan dengan Allah Ta'ala ni sembahyang, puasa. Dan juga berkaitan dengan kemudian berkaitan dengan zakat juga adalah berkaitan kita nak tengok hutang-hutang Allah. Baik, kemudian hutang manusia. Hutang manusia ada 3 jenis juga. Hutang Allah ada 3, sembahyang, puasa, zakat. Hutang manusia ada 3 juga. Apa hutang manusia 3? Pertama, hutang piutang dalam bentuk harta. Yang kedua, hutang piutang dalam bentuk lidah. Ni hutang manusia ni, lidah ni. Kita mengumpat orang, kita mengutuk orang, kita mengeji orang, kita fitnah orang, kita adu domba orang, kita dengki orang, kita hina orang, kita cela orang. Ni semua adalah hutang-hutang Allah. Tuan-tuan, apa ni hutang sama manusia berkaitan dengan lidah. Kemudian hutang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan hutang juga. Ya, kita duk sihir orang, kita duk penampar orang, kita duk bergaduh dengan orang, kita duk bully orang. Banyak. Kita cederakan orang, kita bunuh orang. Ini adalah hutang perbuatan. 3 jenis. Ya Allah Ustaz, saya ingat hutang manusia ni 1 je. Hutang berkaitan dengan harta, hutang duit, hutang barang, hutang. Itu betul. Tapi hutang dengan manusia juga ada hutang lidah. Semalam saya ceramah di Masjid Ibn Abbas, juga online. Kita bincang hutang lidah. Bagaimana nak taubat dosa lidah ni? Dosa lidah, kita duk kata orang, duk kutuk orang. Sebab tu jangan main-main. Kemudian hutang perbuatan pula. Bagaimana nak taubat hutang perbuatan? Ini insyaAllah dalam tajuk-tajuk akan datang. Pagi ni nak bincang hutang berkaitan dengan hutang harta aja ni. Hutang Allah belum bincang lagi. Hutang Allah salah satunya zakat. Ni tajuk zakat, insyaAllah kita bincang kemudian. Zakat ni ada 2 jenis. Zakat fitrah, zakat harta. Hutang Allah ni, zakat fitrah, zakat harta. Zakat harta pun ada 9 jenis. 9 jenis zakat harta. Allahumma salli ala sayyidina. Zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat pertanian, zakat pelaburan, zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat emas, zakat perak, zakat KWSP. Ini semua tuan-tuan. Jadi kita nak kena faham berkaitan dengan hutang Allah, hutang manusia agar kita selamat dunia selamat. Itu baru soalan pertama, apa hukum hutang, apa jenis hutang. Yang kedua, bagaimana hutang boleh terjadi Ustaz? Banyaklah hutang.
hutang boleh terjadi. Biasanya kita hutang dalam bentuk pinjam meminjam. Itu biasa, pinjam meminjam. Kita pinjam barang orang, kita pinjam duit orang. Ini semua pinjam meminjam. Betul. Ada satu lagi hutang berlaku dalam jual beli. Kita jual beli. Tapi barang tak serah, duit tak serah. Itu hutang juga. Hutang jual beli. Kita sewa. Dalam sewa juga boleh berlaku hutang. Kita sewa rumah orang. Kita sewa kereta orang. Kita sewa mesin orang. Tapi tak bayar pun sewa. Maka hutang boleh terjadi bentuk sewa menyewa. Atau kita lantik orang sebagai wakil. Suruh orang buat tu, suruh orang buat ni, beli tu, beli ni. Tapi kita tak tunaikan apa yang kita suruh. Juga hutang dalam bentuk wakil. Jadi banyak bentuk hutang piutang yang mana kita nak kena. Kita upah orang contoh. Upah orang menebah. Upah orang meracun. Upah orang merupuk. Upah orang buat renovation rumah. Upah orang cat rumah. Macam-macam kita upah. Tapi upah tak bayar. Ini upah dah, hutang dalam bentuk upah. Macam-macam hutang berlaku. Yang ni kita nak tahu bagaimana proses hutang itu terjadi. Dan kita nak kena semua, tengok, nak kena senarai, nak kena beringat semua ni. Tuan-tuan melihat. Yang ketiga, jika dah berhutang, apa hak penghutang? Apa hak si pemberi hutang? Tuan-tuan melihatkan Allah. Dalam bab ni ramai orang terkesan kerana hak dia sebagai penghutang. Sebenarnya dalam Islam, ada satu lagi kaedah, iaitu hak orang yang memberi hutang. Ini kita memang terlepas pandang. Sedangkan Nabi jelas bagi tahu hak orang pemberi hutang ni. Sebab Nabi sebut matul ghani dhul. Kata Nabi SAW, matul ghani dhul. Iaitu orang yang berhutang. Dan dia mampu untuk membayar hutang. Tapi dia sengaja melambat-lambatkan untuk bayar hutang. Kata Nabi, dia berlaku zalim kepada orang yang memberi hutang. Orang yang beri hutang pun boleh kena zalim. Betul, boleh kena zalim. Janji nak bayar, katakanlah setiap 30 hari bulan. Tapi kita tak bayar. Janji nak bayar tahun ni, kita tak bayar. Janji nak bayar tahun depan, sampai tahun depan tak bayar juga. Kita boleh bayar, kita boleh bayar. Kita mampu bayar, kita mampu bayar. Tapi kita sengaja melambat-lambatkan proses bayar hutang. Kata Nabi, matul ghani dhun. Orang yang mampu membayar hutang, dia sengaja melambat-lambatkan untuk membayar hutang. Maka dia berlaku zalim kepada orang yang memberi hutang. Zalim ni jangan main-main. Akan disoal siasat, akan diadili sampai ke padang mahsyar. Allahumma, terima kasih kepada tuan-tuan yang baru bersama dengan kita. Alhamdulillah semakin ramai tu, tuan-tuan. Alhamdulillah pagi ni kita bincang tajuk bab muamalat, iaitu salah satunya bab hutang, roh tergantung. Belum masuk lagi tajuk bab roh tergantung ni. Soalan yang ketiga, Ustaz, suami saya meninggal dunia, dia ada hutang. Saya sebagai waris macam mana? Yang ni kita dah bincang 2-3 kali kuliah kita sebelum pada ni, bab harta pusaka. Jadi hutang ni duduk nombor berapa tuan-tuan? Bila seseorang tu meninggal dunia. Susunan harta si mati tu. Hutang duduk nombor berapa? Hutang duduk nombor 2. Jangan main-main. Faraid nombor 4. Sebab tu bila suami mati, isteri mati, mak mati, ayah mati, kita waris ni. Jangan duk ingat, dapat harta ni, boleh faraid. Bukan begitu. Itu memang salah satu hak. Tapi faraid nombor 4, susunan harta si mati tu. Nombor 1 apa? Nombor 2 apa? Nombor 3 apa? Nombor 4 apa? Hutang ni duduk nombor 2. Jadi kita nak kena tahu hutang mak kita, hutang ayah kita, hutang suami kita, hutang isteri kita. Dalam harta tu kita nak kena tahu. Sebab hutang itu bukan milik kita waris, milik orang lain. Sebagaimana saya sebut sebelum pada ni. Bila berlaku kematian suami, berlaku kematian isteri, berlaku kematian mak ayah, kita terus faraid. Bila kita terus faraid, maksudnya dalam harta itu ada milik orang lain. Sebab ayah atau mak atau suami atau isteri berhutang. Jadi kalau kita terus agih faraid, itu bukan milik kita. Itu adalah milik orang lain. Bila kita agih faraid terus, kita telah memakan harta orang lain. Halal ke haram? Halal ke haram? Haram.
Sebab tu susunan harta si mati tu hutang duduk nombor 2. Nombor 1 apa tuan-tuan? Saya ulang kaji sikit lah. Nombor 1, harta si mati, apa nak buat? Nombor 1, urus jenazahnya dahulu. Menggunakan hartanya. Kita dah bincang itu. Harta si mati, jangan disentuh, jangan dibuat apa-apa lagi. Urus jenazahnya dulu. Kalau dia ambil khairat, tak apalah ada khairat. Kalau dia tak ada khairat, maka guna hartanya dulu untuk urus jenazahnya dulu. Semualah sampailah dia dikebumikan. Yang kedua, bayar hutang si mati. Yang ni keluarga-keluarga nak kena tahu. Waris-waris nak kena tahu. Hutang Allahnya apa benda. Si mati tu ada hutang dengan Allah. Kemudian hutang dengan manusia pula apa benda. Ni kita nak kena tahu semua ni. Hutang, susunan kedudukan hutang. Yang ketiga, tunai wasiat si mati. Apa wasiat dia? Macam-macam lah. Nak wasiat pada masjid lah. Nak wasiat pada pondok lah. Harta-harta dia ni. Nak bagi pada madrasah lah. Nak bagi pada mak saudara lah. Pak saudara lah. Nak bagi kepada, nak buat badal haji. Macam-macam lah wasiat-wasiat. Nak wakaf situ, nak wakaf sini, nak infak situ. Ni semua wasiat-wasiat yang dia tinggalkan. Maka kita anak-anak nak kena tengok semua wasiat. Yang keempat, barulah faraid. Nak ceritanya, hutang tu duduk nombor 2. Kita waris nak kena sedar. Kita dah bincang secara mendalam hari itu dalam tajuk harta pusaka. InsyaAllah kalau panjang umur, kita akan habiskan debat harta pusaka. Nanti kita bersemuka di masjid, lagi mudah untuk soal jawab macam-macam debat harta pusaka ni. Kemudian soalan berikutnya, status hutang saya di bank. Bila berlaku kematian, apa hutang di bank? Macam-macam lah kita berhutang dengan bank. Kita berhutang rumah, kita berhutang kereta, kita berhutang kad kredit, kita berhutang personal. Kalau buat bisnes pula, kita working capital, revolving capital. Macam-macam, overdraft, tak overdraft. Ni semua hutang. Apakah dibayar oleh takaful, dilindung oleh takaful sepenuhnya? Yang ni yang kita nak kena tahu. Bukan semua hutang di bank itu coverage by takaful. Bukan semua cover by takaful. Bukan semua tahu cover by takaful. Ada certain bahagian hutang itu takaful memang tak cover. Jadi kita waris, bila berlaku kematian, itu nak kena bagi tahu kepada anak isteri. Nak kena bagi tahu kepada suami, kepada isteri ni. Abang berhutang tu, sayang ni berhutang tu, berhutang ni. Sebab apa? Bila berlaku kematian, kita nak kena pergi semak. Ada 2 jenis biasanya yang melibatkan. Kita panggil dalam banking terms, saya kerja bank, kita panggil owings. Owings. O-W-I-N-G-S. Owings. Bahagian owings ni biasanya takaful tak cover. Yang ni yang kita kena tengok. Apa definisi owings dalam banking system? Melibatkan apa? Kenapa owings ni boleh? Biasanya berlaku kerana late payment charge. Late payment charge. Bayar lambat. Ni saya sebut tadi. Kita mampu bayar. Kali kadang-kadang kita lambat. Tak apalah, bayar bulan depan, bayar bulan. Dia beranak tu, dia beranak. Yang bahagian beranak tu. Yang ni disebut sebagai late payment charge. Ini salah satu contoh dalam owings. Dia banyak owings macam-macam jenis. Sebab tu kita boleh bayar. Kita patutnya bayar 30 hari bulan. Atau 29 hari bulan, 24 hari bulan. Kita tangguh bayar bulan depan. Kita tangguh lagi. Dia beranak. Yang ni yang kita nak kena tahu, tuan-tuan. Kedudukan hutang piutang kita di bank. Bila berlaku kematian macam mana? Kalau lelong macam mana? Lelong satu hal pula. Lelong kalau cukup tak apa. Kalau tak cukup, biasanya dalam kenderaan lah. Auto financing. Atau disebut orang ramai loan kereta, pinjaman kereta. Yang ni kalau lelong kereta, normal lidah kereta kena tarik. Satu hal lah kena tarik. Kemudian nak lelong. Nak lelong pula, proses lelong tu dia takkan menggunakan harga semasa, market price. Itu biasa berlaku. Maka ada gap tu, ada difference between hutang kita dengan harga lelong. Yang ni waris nak kena tengok. Waris nak kena ambil tahu. Kalau lelong rumah tak apa. Rumah biasanya akan naik aja memanjang harga. Kadang-kadang ada surplus. Ada lebih yang ni bank akan pulangkan. Tapi yang tak ada surplus ni. Macam mana? Yang tu kita nak kena tahu. Sebab tu kereta juga disarankan ambil takaful sekarang ni. Dia ada auto takaful. Auto insurance. Dia bila berlaku kematian, juga di-cover oleh takaful. Dalam industri perbankan ni dia macam-macam ada kaedah. Yang penting kita nak kena bersiap sedia dengan hutang-hutang ni. Kalau berlaku apa-apa, alhamdulillah kita dah buat persiapan awal kepada kaum keluarga kita. Soalan berikutnya, Ustaz, bagaimana hutang dengan koperasi?
hutang alung, hutang PTPTN, hutang cukai, bil api, bil telefon, kos maintenance. Kita duduk apartment, kita duduk kondominium. Kerana taman perumahan sekarang ni ada maintenance fee. Ramai yang tak bayar ni. Saya tahu, saya ceramah mana-mana pun orang duk tanya, ustaz, sebut sikit ibad maintenance fee ni. Kondominium saya ni, apartment saya ni, saya JMB, JMC, Joint Management Committee, Joint Management Board. Kadang-kadang haru biru kita. Sebab apa? Sebab orang tak nak bayar maintenance fee. Saya ceramah mana-mana pun suruh selit. Selit ustaz, selit. Bagi tahu orang suruh bayar. Kemudian hutang dengan orang bukan Islam. Hutang dengan orang kafir. Apakah kita kena bayar? Ini saya selalu ditanya. Kadang-kadang kontraktor biasalah ni. Vendor, kontraktor, vendor. Kadang-kadang kita ambil barang dengan orang bukan Islam. Dia kata, ustaz, bukan Islam ni ustaz. Tak bayar-bayar kot. Tuan-tuan, jangan main-main. Kita tengok kata Quran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Illa an takuna tijaratan aw taradin minkum. Ini surah An-Nisa ayat 29. Tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan, jangan kamu ambil, jangan kamu guna, jangan kamu milik harta sesamamu. Bainakum. Bainakum termasuk dengan orang Islam dan orang bukan Islam. Bil batil, dengan cara yang salah. Tak boleh ambil harta orang lain, termasuk harta orang bukan Islam, dengan cara yang tak betul, dengan cara yang batil. Sebab tu tak boleh. Jadi kita berhutang pun sama. Kita nak miliki harta, tapi kita tak bayar hutang orang, termasuk orang bukan Islam. Jadi hujah-hujah yang mengatakan bahawa tak apa, dia orang bukan Islam, tak apalah, kita tak payah buat apa-apa, lantak pilah. Bukan tak boleh tuan-tuan, sebab Quran sebut itulah adilnya Islam. Sebab tu kalau kita tunjulkan keadilan Islam, kehebatan Islam, kesempurnaan Islam, kecantikan Islam, orang bukan Islam pun tengok, orang bukan Islam ni, orang Islam ni bila dia berhutang dengan kita, bayar dia on time, bayar. Bayar pula macam mana dia bayar, dia permudahkan pula kita. Sebab kita ni kadang-kadang berhutang, masa nak berhutang tu memanglah pergi jumpa dia, muka ni manis, muka ni senyum, betul tak? Nak dapat hutang. Tapi dia dapat hutang, bila sampai tempoh nak bayar, telefon pun tak angkat. Kadang-kadang banyak kali telefon, dia reply apa? Mesin yang reply. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Ini ceritanya, sepatutnya orang dah bagi kita hutang. Bila nak bayar hutang, kita pergi pula lah jumpa. Orang dah buat baik pada kita. Orang dah tolong kita. Sepatutnya bila sampai tempohnya, kita pergi jumpa. Terima kasih banyaklah Haji, tolong saya hari tu, bagi saya berhutang RM5,000. Ni saya serah balik duit yang saya janji hari tu. Jumpa balik tuan-tuan, jumpa balik. Inilah konsep, kan, dikatakan qardul hasan. Sebab hutang piutang pinjaman ni, kalau kita tengok dia punya konsep, dia dipanggil qardul hasan. Terima kasih kepada yang baru bersama dengan kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, ini platform tahniah kepada pihak masjid atas platform yang sangat hebat berkongsi ilmu menggunakan norma-norma baru pada kali ini, iaitu kita menggunakan teknologi. Tetap kita sebar ilmu tetap, dan pahala berterusan kepada AJK Masjid. Ini pahala yang sangat besar, platform yang sangat baik. Sebab itulah menjadi AJK Masjid ini mudah sangat nak raih pahala. Berabuk-rabuklah nak jadi AJK Masjid ataupun sukarelawan masjid. Tak jadi AJK, sukarelawan masjid. Sebab semua kebaikan yang masjid buat, jemaah dapat manfaat, pahala tetap sampai kepada orang yang terlibat dalam memakmurkan masjid itu sendiri, memakmurkan surau itu. Man dalla ala khairi kafa'alihi, kata Nabi. Man dalla ala khairi, barang siapa yang menganjurkan kebaikan, dia tak buat pun, cuma dia sediakan platform, dia anjurkan orang, dia galakkan orang, dia ajak orang, kata Nabi, seperti dia yang buat kebaikan tersebut. Pahala tak kurang sikit pun. Jadi kita, ustaz berceramah, AJK Masjid dapat pahala.
Ustaz berkuliah, AJK masjid dapat pahala. Ustaz bagi tazkirah, AJK pahala. Macam penceramah juga, macam pengkuliah juga. Itu untungnya gila bila kita bersama dengan pihak masjid, pihak AJK masjid, memakmurkan masjid, buat kebaikan dalam dan luar masjid. InsyaAllah, terima kasih tahniah kepada pihak masjid. Kat mana kita tadi? Berkaitan dengan hutang orang kafir. Hutang ini semua kita nak kena pastikan hutang. Soalan berikutnya. Saya pernah menjadi penjamin ustaz. Ni biasa ni. Saya pernah menjadi penjamin orang ustaz. Dan orang yang saya jamin tu dia tak bayar. Tuan-tuan. Macam mana ni? Kita jamin orang. Kemudian orang tu berhutang. Biasalah. Kita jadi guarantor. Kemudian orang yang kita guarantor tu, dia entah ke mana, tak nak bayar. Sekarang ni kita yang kena. Ini ada hadis tentang ni. Bagaimana kisah Nabi dengan Abu Qatadah radhiyallahu. Nabi SAW bersama dengan sahabat nama Abu Qatadah. Kita menjadi kafil. Kita menjadi dhaman, iaitu penjamin. Macam mana kedudukan kita bila mana orang yang kita jamin tu, dia sendiri tak bayar hutang kita. Yang ni biasa jadi board of director. Kadang-kadang liability, several liability, partial liability. Ini semua ni kita nak kena tahu kalau kita terlibat dengan bisnes. Undang-undang dunia satu hal, undang-undang akhirat satu hal. Ini kita nak kena faham juga kedudukan kita terlibat dalam hutang piutang dan kita menjadi penjamin. Macam mana? InsyaAllah kita akan sampai di dalam bab hadis ni sekejap lagi. Tuan-tuan, kalau sempat lagi ni dah 7 suku dah ni. Kemudian ustaz, saya berhutang. Saya berhutang tapi jumlah tu tak ingat. Ini satu hal pula orang selalu tanya. Jumlah tu tak ingat ustaz. Dah lama berhutang. Tak tahu. Kemudian orang yang beri hutang pada kita tu, kita pun tak tahu dia duduk kat mana. Kena bayar juga ke ustaz? Ni tanya. Satunya, jumlah tak ingat. Yang kedua, orang yang bagi hutang, maklumlah dah lama berpisah. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tak tahu dia masih hidup ke, dia kat mana ke, kita tak tahu. Habis tu macam mana? Ini biasa berlaku kadang-kadang di Mekah biasa ambil contoh kan. Yang meniaga yang kadang-kadang kita balik daripada tawaf sunat, daripada solat berjemaah, kita tengok ada orang yang berjual jubah tu. Kadang-kadang orang warga kulit hitam dia jual jubah, dia bawa dalam bentuk kain, dia pikul tu, kadang dia buka, kita lalu kau tengok jubah-jubah murah, kita beli. Masa kita duk pilih-pilih tu, ambil 2-3 jubah, tiba-tiba kuasa dia datang, polis datang, dia pun tutup kain dia tu, terus dia lari. Kita duk pegang 3-4 jubah ni, panggil. Tak ada. Macam mana ni ustaz? Saya dah ada pegang lah. Saya ni 3-4 jubah. Cari dia tak jumpa dah. Mana dia lari? Sebab polis penguasa datang. Pihak Saudi datang. Sebab dia berniaga dengan cara yang tak betul. Dia cari kaedah dengan cara tu tak kena. Jadi dia pun takut. Dia pun lari. Kita duk pegang jubah ni. Macam mana nak buat ni ustaz? Nak cari dia. Macam mana nak cari kita? Tak jumpa dah. Habis tu jubah 3-4 yang kita pegang ni. Macam mana nak buat macam mana? Macam mana nak bayar? Nak bayar pada siapa? Ni semua tuan-tuan. Ni semua contoh. Di mana kita berhutang, jumlah tak ingat. Dan juga orang yang kita berhutang tu tahu duduk kat mana. Satu hal lah. Kemudian tuan-tuan kita tengok. Jika saya ingin halalkan hutang saya, soalan berikutnya, macam mana saya nak buat ustaz? Kita kadang-kadang, ialah orang berhutang dengan kita kan, kita tahu dia kadang-kadang tak boleh bayar, susah. Jadi apakah proses kita sendiri tu nak halal? Nak kena bagi tahu dekat dia ke? Nak kena bagi tahu anak-beranak dia ke? Sebab kalau berlaku kematian macam mana? Dia mati, anak dia tak tahu berhutang dengan kita. Kita pula dah rasa dalam hati dia halal ajalah. Halal tu macam mana? Ni ada kes saya ceramah di Dengkil. Ayah dia pesan, dia berhutang. Ayah dia berhutang RM5,000. RM5,000. Jadi dia pergi jumpa hamba Allah ni sebab ayah dia mati. Hamba Allah ni kata, tak apa. Pakcik dah lama halal hutang ayah tu. Dah lama dah pakcik halalkan RM5,000 tu. Tak bayar-bayar. Dia ni, terima kasih banyaklah pakcik. Lepas tu dia tanya saya, apa soalannya? Saya kata, soalannya ustaz, selepas pakcik yang berhutang ayah saya tu halalkan, saya ambil duit RM5,000 tu. Macam mana ustaz? Duit RM5,000 tu saya bedal habis untuk saya seorang aja ustaz. Jadi sekarang ni, orang tu dah halalkan. Dan waris baru tahu.
Ini satu hal. Dan yang tak tahu, kita ni niat nak halal tapi waris pun tak tahu. Ataupun orang yang berhutang tak tahu. Macam mana kedudukan tuan-tuan bila mana kita nak buat kebaikan tapi nak halalkan hutang ni maksudnya. Cuma macam mana prosesnya. Kita kena bagi tahu ke kita tak kena bagi tahu kepada dia atau kepada waris dia. Yang terakhir soalan tanya tentang zakat harta. Zakat harta apa ni? Zakat harta duit hutang tu. Ini biasa berlaku. Contohlah saya contoh. Ni orang tanya juga. Ini semua soalan-soalan yang sesenarai ni. Kalau buka buku saya tu, muka surat 20 lah ada soalan-soalan ni. Tuan-tuan, dalam bab urus harta cuan syurga buku saya tu ada soalan ni semualah. Hutang macam mana ni? Zakat harta. Contohnya macam ni. Kita ada RM100,000. Ataupun RM200,000. Tahun ni lah. Ni tahun ni Disember ni kan. Masuk Disember lah. Kemudian pada tahun ni, ada seorang hamba Allah tu, dia berhutang dengan kita pada bulan 5 tahun ni. Bulan 5 tahun ni, bulan Mei baru ni, bulan 5, daripada katakanlah ada RM100,000, dia berhutang dengan kita RM50,000. Hutang, pinjam duit kita RM50,000. Jadi di hujung tahun ni, zakat simpanan kita tu, duit asalnya RM100,000. Ni zakat simpanan, hutang Allah ni. Jadi di hujung tahun ni, kita nak kira zakat, RM100,000 kah atau RM50,000 kah? Duit kita, orang yang berhutang, orang yang pinjam. Kita ke kena bayar zakat atau orang yang meminjam duit kita tu yang bayar zakat? Mana satu ni? Di hujung ni bulan 12 ni kan, biasa kita duk sibuk bayar zakat lah ni. Zakat simpanan ni ada dua jenis, ada dua metod kiraan. Satu ends balance, satu lowest balance. Ada dua metod zakat kiraan simpanan, zakat simpanan. Nanti kita akan bincang dalam sesi tajuk zakat saja. Dipanggil ends balance, iaitu baki akhir. Satu metod kiraan dipanggil zakat simpanan kita baki akhir. Baki akhir pada hujung tahun ni. Bila tu? 31 bulan 12. Dipanggil ends balance. Satu lagi kaedah kiraan dipanggil lowest balance. Lowest balance, iaitu baki terendah. Dalam setahun itu, berapakah duit paling rendah dalam simpanan kita? Ada dua metod kiraan. Ini nak kena mengaji ni. Sebab 3 negeri menggunakan ends balance. Ini Majlis Agama Islam. 3 negeri menggunakan ends balance. Iaitu Kuala Lumpur, Selangor dan Kedah. Jadi kalau kita duduk di 3 negeri ni, zakat simpanan kita wajib menggunakan metod kiraan ends balance, baki akhir. Macam mana tu nak kira ni Ustaz? Ni nak kena mengaji ni. Yang lain pada 3 negeri ni semua menggunakan lowest balance. Lowest balance. Iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perak, Perlis. Ini semua lain pada 3 negeri. Sahabat-sahabat semua menggunakan lowest balance. Jadi kalau kita duduk dah lain pada 3 negeri ni, metod kiraan zakat simpanan kita adalah lowest balance. Macam mana pula baki terendah ni Ustaz? Sebab apa? Sebab ada di kalangan kita tak guna baki akhir, tak guna baki terendah. Kenapa tu? Sebab tak ada baki. Kalau tak ada baki, memang tak boleh guna mana-mana kaedah. Sebab setelah ada kalangan kita, duit simpanan memang tak dapat nak simpan. Masuk aja ada gaji, pendapatan, habis. Jadi tak ada baki Ustaz. Baki akhir pun tak pakai, baki rendah pun tak pakai sebab tak ada baki. Tapi kita yang berbaki duit ni, yang menyimpan ni, ini baru zakat simpanan. Jadi persoalan pada hutang piutang tadi, bila mana kita nak kira zakat simpanan kita, kita nak kira 100,000 kah? Nak kira 50,000? Macam mana ni Ustaz? Which is which? Mana satu ni? Yang ni yang kadang-kadang ni bab hutang piutang tuan-tuan. Soalan-soalan ni ada dibincangkan. InsyaAllah kita akan jawab soalan ni. Baik, kita akan pergi kepada kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang hutang apa? يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Tengok Quran. Surah Al-Baqarah ayat 282. Satu ayat ni, panjang lagi ni, sambung ni. Bab hutang. Satu ayat, satu muka surat. Panjang. Cuma nak ceritanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang yang bertempoh hingga suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis
hutang dan tempoh atau masa bayaran itu. Tengok, Quran kata tulis. Dokumenkan. Hebat Quran ni. Mesej Allah bagi tahu, dokumenkan semua hutang piutang. Sebab bila berlaku kematian, ayah ada hutang ke? Mak ada hutang ke? Suami aku ni hutang apa ya? Isteri aku ni apa hutang dia? Sebab tak tahu mana nak rujuk. Tengok Quran tu. 1400 tahun yang lalu dah cerita. Faktubu. Tulis hutang ni, tulis. Catat hutang ni, catat. Bukan saja jumlah hutang, tapi bila nak bayar. Berapa nak kena bayar? Jumlah kat mana? Macam mana proses nak bayar? Ini semua, sebab tu dalam banking, dalam sistem kewangan Islam, dia dokumentedkan semua. Itu contoh paling mudah. Kita tengok Allah banyak nak kena sign ni, banyak nak kena tanda. Itu sebenarnya ceritanya bahawa dia daripada Quran menyuruh kita sebegitu. Dokumenkan. Jadi kita di rumah pun sama. Suami hutang, isteri hutang, anak hutang, mak hutang, ayah hutang. Kita dokumenkan semua hutang. Sebab proses tu waris pada ni. Itu yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sebut dengan jelas saranan kepada kita. Maka faktubuh. Ada fa di situ. Litakid ni fa tu litakid. Faktubuh. Maka hendaklah sesungguhnya kamu tulis dan catat masa jumlah bayaran hutang tersebut. Itu yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi sikit lagi, tak sempat dah pagi ni. Saya nak sebut tentang tujuan hukum berhutang. Hukum berhutang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga wajib. Sebelum kita masuk lepas ni masuk hadis, tapi hadis kita masuk kemudian lah, tak sempat dah pada pagi ni. Haram berhutang. Ustaz, macam mana berhutang boleh jadi haram? Bila mana tujuan itu adalah haram, maka tidak boleh berhutang. Kenapa berhutang ni? Nak main judi. Berhutang. Tapi tujuan guna duit tu nak main judi. Tak boleh. Haram berhutang. Kenapa berhutang ni? Nak beli arak, nak beli dadah. Tak boleh. Sebab tujuan tu haram. Kenapa berhutang ni? Nak beli shop lot, rumah kedai. Rumah kedai tu nak buat apa? Nak buat karaoke, bercampur laki perempuan. Nak buat spa, bercampur laki perempuan. Nak buat kelab malam, bercampur laki perempuan. Tujuan berhutang tu nak beli shop lot. Tapi shop lot tu nak guna untuk apa? Rumah kedai tu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuan berhutang juga haram. Bagi berhutang haram sebab tujuan penggunaan tu adalah haram. Jadi bukan semua kita nak main berhutang, tak boleh. Dalam Islam begitulah kita memelihara kemasyarakatan ni. Benda yang menarik kemaksiatan, menarik kemungkaran, menarik perbalahan, menarik kebencian. Benda-benda macam ni Islam larang. Daripada awal lagi kita panggil sadd zara'i. Jadi haram berhutang. Kenapa berhutang ni? Nak beli kereta, nak beli lori. Nak buat apa kereta lori ni? Nak seluduk beras sempadan. Contoh tuan-tuan. Jadi nak beli kenderaan tu dah bagus. Tapi penggunaan tu guna yang melanggar hukum syarak. Seluduk barang macam-macam seluduk. Gunalah kenderaan tu. Tapi beli dengan cara berhutang. Kaedah berhutang, miliki berhutang. Maka tujuan tadi tak betul. Maka haram kita berhutang. Makruh bila kita berhutang. Kita nak menunjuk-nunjuk. Makruh tu. Kita nak menunjuk-nunjuk. Berhutang. Contohnya, beli rumah besar. Bukan tak boleh. Tapi nak bangga, nak riak. Pakai kereta besar. Kereta pula banyak biji. Nak menunjuk, riak. Aku ni memang kaya. Harta banyak. Berhutang. Kemudian, jiran tukar lansir, kita tukar lansir. Jiran tukar sofa, kita tukar sofa. Kan? Jiran tukar barang elektrik, kita sambil berlumba-lumba nak menunjuk-nunjuk. Maka makruh. Apa makna makruh? Dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhutang nak menunjuk. Ataupun kita berhutang memang tak mampu bayar. Juga makruh. Dibenci oleh Allah. Kita berhutang dan kita tahu kita tak mampu nak bayar.
Ni masalah sebab ia akan menimbulkan perbalahan, permusuhan. Dulu kawan baik, hutang punya pasal. Tak bertegur siapa dah. Adik-beradik, sama juga. Hutang punya pasal, tak bertegur siapa dah. Memang kita tak mampu bayar, tapi duk butang adik-beradik tu, duk butang abang tu, duk butang kakak tu. Mula-mula orang tolonglah. Walaupun adik-beradik kadang-kadang. Tapi kita ni sebenarnya mempergunakan suasana tu. Kita mempergunakan kerana adik-beradik tu. Tak apa, tak bayar. Kakak aku, abang aku, tak apa, tak bayar. Adik, ni masalah tuan-tuan. Kita memang tak mampu bayar, tak boleh bayar. Tapi berhutang sana, berhutang sini, maka hukumnya makruh. Yang ketiga, wajib berhutang bila mana ia satu keperluan. Nak beli rumah, satu keperluan. Belilah mengikut berpada-pada dengan kita beli rumah. Ada anak ramai, rumah besar sikit, ada mampu, boleh belilah. Kenderaan ada 3-4 biji. Sebab ada tu kerja sana, bekerja sini. Kadang-kadang nak guna kereta tu, ada mesyuarat sana, ada stesen sini. Tak apa, 3. Dan untuk keperluan berhutang. Tidak ada masalah. Atau memang kita berhutang ni sebab apa? Sebab kita nak menjaga keharmonian rumah tangga kita. Sebab Islam ni membentuk rumah tangga harmoni, sejahtera ni sangat penting juga. Kita menjaga rumah tangga kita. Jadi kita tahu keperluan tu, keperluan ni kita kena sebagai suami, ketua rumah tangga, kita nak kena tengok suasana keberhutangan itu agar seluruh anak beranak kita, isteri kita, anak kita lepas pada ni tidak menjadi masalah kepada mereka. Tuan-tuan, InsyaAllah saya berhenti di sini saja. Ada soalan ke? Kita tengok ramai yang cak terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Moga dapat manfaat pada pagi ni. Nak soal jawab pun sebab kita dalam talian. Susah nak soal jawab. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi di bawah tajuk Kesan Hutang Piutang. Kita bincang lebih kurang dalam 5 ke 7 hadis Nabi. Tentang hutang piutang yang Nabi bagi amaran kepada kita. Wasiat kepada kita tentang hutang piutang termasuk roh tergantung. Apa maksud roh tergantung bila kita berhutang? Yang ni kita akan bincang dalam kesan hutang. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kesan hutang di dunia dan kesan hutang sampai akhirat. Mudah-mudahan dapat manfaat. Mohon maaf atas salah dan silap tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala pelihara kita. Allah Ta'ala selamatkan kita. Allah Ta'ala pandu kita dalam semua urusan kehidupan kita di dunia ini sampai akhirat. Aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada AJK Masjid atas platform yang sangat baik ini. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Wallahu alam.